Butiran 030300 di mana peruntukan sebanyak RM30.2 juta diperuntukkan untuk program bantuan makanan tambahan Tabika Perpaduan. Ini adalah satu inisiatif yang sangat membantu. Walau bagaimanapun kita harus memastikan inisiatif seperti ini memanfaatkan anak-anak kita daripada semua kaum. Maka saya ingin bertanya kepada Menteri Perpaduan untuk mengeluarkan nisbah kaum di tabika-tabika perpaduan di sekitar negara, di seluruh negara, supaya kita dapat tahu bahawa adakah program-program khusus ini memanfaatkan perwakilan daripada semua kaum. Pada masa yang sama, saya ingin tanya apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Perpaduan Negara untuk menggalakkan lebih banyak pelajar-pelajar daripada kaum minoriti menyertai tabika-tabika perpaduan ini. Tan Sri Yang di-Pertua, Kementerian Perpaduan mempunyai tanggungjawab yang sangat besar, iaitu memastikan keharmonian antara kaum dan membanteras perpecahbelahan kaum yang sering dilakukan oleh pelbagai pihak yang memanggil dirinya sebagai pejuang hak kaum dan agama. Satu-satunya negara yang mana semua raja-rajanya adalah daripada satu kaum. Semua menteri besar adalah daripada satu kaum kecuali satu negeri saja. Semua menteri-menteri hampir 80% adalah daripada satu kaum. Tapi itu satu kaum lah daripada pemimpin daripada mereka. Ada satu golongan yang mana pembangkangnya, walaupun mereka minoriti, mereka suka menyatakan kaum majoriti di negara ini terancam. Merujuk kepada butiran 0200 Perpaduan Negara, sub-butiran 020100, peruntukan sebanyak 178.88 juta diperuntukkan untuk perpaduan negara dan integrasi nasional. Persoalan saya adalah, apakah program-program yang telah atau sedang dirancang oleh Kementerian Perpaduan Negara kita untuk memupuk perpaduan atau masyarakat pelbagai kaum dalam negara kita menggunakan peruntukan tersebut? Sebab tadi saya telah menyatakan yang majoriti satu-satunya negara, majoritinya rasa terancam. Bagaimana dapat mendidik mereka? Perkara ini sangat penting kerana kita harus memastikan peruntukan ini digunakan untuk merancang inisiatif yang membantu mencipta persefahaman pelbagai bangsa dan agama. Bukan saja untuk menyatupadukan hanya satu kaum, tapi menyatupadukan untuk semua kaum. Baru-baru ini kalau kita tengok dalam kehidupan seharian kita, khususnya di media sosial, kita boleh nampak suatu trend di mana kebencian antara kaum makin hari makin teruk. Ramai ahli politik, pendakwa bebas. Ya, sikit Kelang. Adakah Kelang boleh bersetuju? Maksudnya dia kata terancam tadi itu sebab dia kalah pilihan raya. Dia kalah pilihan raya, dia rasa terancam. Tapi bila dia menang pilihan raya, dia akan kata maksudnya Melayu, Islam tidak terancam. Apa pandangan daripada Kelang? Saya sebenarnya sangat bersetuju dengan saudara Ulu Langat tadi itu. Saya teruskan, Tan Sri Yang di-Pertua. Ramai ahli politik, pendakwa bebas dan individu-individu terkenal dalam kalangan masyarakat sekarang ini sedang dan telah memberi kenyataan yang mencetuskan sifat pembencian antara kaum. Baru-baru ini Datuk Tan Sri Yang di-Pertua, bulan lalu ada satu kuil di Taiping. Patung-patungnya telah dipecahkan atau dirosakkan. Hanya disebabkan tidak nampak sebab agama berbeza. Beliau rasa terancam melihat kuil tersebut dan mereka pecahkan. Sedangkan kuil itu adalah kuil yang diwartakan. Ada juga baru-baru ini saya nampak, walaupun negeri Selangor mewartakan tapak lepas kuil itu wujud adalah lebih daripada 50 tahun. Tapi ada satu golongan datang supaya mereka buat kecoh dan mereka telah mengeluarkan kenyataan akhbar untuk menindahkan kuil di situ. Ini semua menunjukkan kebencian atau tidak persefahaman daripada satu golongan. Maka apakah strategi Kementerian Perpaduan Negara untuk mengekang situasi sebegini? Selain itu, Tan Sri Yang di-Pertua, merujuk butiran 0200 Perpaduan Negara, sub-butiran 020300 Pembangunan Masyarakat, peruntukan sebanyak 2.68 juta dianggar untuk dibelanja demi pembangunan masyarakat. Saya percaya ini adalah satu peruntukan yang sangat kecil. Untuk masyarakat yang begitu besar dalam Malaysia 30 juta penduduk, 2.68 juta adalah satu jumlah yang sangat-sangat kecil. Saya percaya Kementerian Perpaduan patut mohon lebih banyak peruntukan lagi. Apakah rancangan Kementerian Perpaduan untuk memperkasakan suara kaum minoriti dan pastikan mereka tidak terasa dirinya sebagai orang asing
menggunakan peruntukan ini? Adakah inisiatif yang diplan ini akan membantu mengurangkan rasa salah faham dan perbezaan antara kaum majoriti dan minoriti? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput rantau panjang.